Pada malam ni kita nak bincang sedikit hukum berkaitan dengan solat secara duduk atas kursi. Walaupun mungkin kita alhamdulillah diberi peluang untuk solat dengan sempurna, tapi tak mustahil satu masa nanti kita terpaksa solat duduk atas kursi. Fenomena ini berlaku bertambah bila kita tengok pada mutaakhir sekarang ni. Kita tengok bukan semata-mata berlaku di tempat kita, tetapi juga berlaku di luar negara, di tanah Arab, di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi dan di mana-mana tempat. Justru alangkah eloknya kita kena faham, kita kena reti dan kita dapat membuat satu penilaian khusus berkenaan dengan solat atas kursi. Kami merasa terpanggil untuk mengeluarkan bayan linnas berkenaan dengan pelbagai hukum solat secara duduk atas kursi. Kisahnya lebih setahun lepas kita telah jawab isu ini dan menjadi polemik sebab masa tu terlalu banyak kita dengar dalam YouTube, dalam media massa, pandangan-pandangan berkenaan dengan hukum solat atas kursi. Macam-macam versi ada. Justru bagi menyeragamkannya dan menunjukkan satu kaedah yang kita yakin adalah baik dan benar berdasarkan kepada dapatan kajian kita, maka kita kemukakan buku ini. Bila kita kemukakan jawapan tersebut, kita dapat banyak feedback berkenaan solat atas kursi hujahannya. Makanya kita kemaskinikan lagi sehinggalah akhirnya kami merasa terpanggil untuk mencetakkannya. Alhamdulillah kita selesaikan cetakan buku ini dan mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita semuanya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bila mana kita kemukakan hal seperti inilah, maka saya dapati teramat banyak sahabat-sahabat daripada luar sana, maksud saya orang-orang atau institusi datang kepada kami, menggambarkan kepada kami dan cuba buat pattern kursi-kursi yang bersifat mesra kehendak bagaimana solat atas kursi. Alhamdulillah kita masih lagi mengkaji dan satu UiTM jengka datang dengan pakar-pakar pereka kursi, tunjuk kepada kita, demonstrasi pada kita dan beritahu kepada kita kehendak. Saya kata bagus, cuma kita nak biarlah ada testimoni dan sifatnya satu persatu, insya-Allah kita akan bahaskan juga. Itu sebagai mukaddimah. Makanya kita tengok yang pertama, kedudukan solat dalam kehidupan. Kita akan dapati bahawa solat ini merupakan rukun Islam terpenting dari segi amalinya, sebagaimana yang telah dinaskan. Sehingga dalam Quran, selepas syahadataini, kita akan dapati arahan Allah berkenaan dengan solat teramat banyak. Antaranya firman Allah Ta'ala, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan melainkan aku, oleh itu sembahlah akan daku dan dirikanlah sembahyang untuk mengingati daku. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ayat ini selepas perintah sembah Allah, maka Allah sebut dirikan solat. Dan tujuan dirikan solat pada ayat ini dinyatakan untuk mengingati Allah. Artinya antara cara kita mengingati Allah, kita zikrullah, la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, dan pelbagai lagi. Dan keduanya,
Salah satu daripada zikrullah, ingat kepada Allah, ialah dengan dirikan solat, sebagaimana nas ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut wa aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikan solat, tunaikan zakat, dan rokoklah bersama orang yang rokok. Dirikan solat jelas menunjukkan pelaksanaan ibadat solat. Wa atuz zakah, penunaian zakat juga jelas. Maknanya daripada dua ibarat dan perintah ini jelas menunjukkan wujudnya hablum minallah dan hablum minan nas. Hablum minallah dengan cara kita solat, hablum minan nas dengan cara kita infak fi sabilillah. Salah satu infak yang wajib namanya zakat. Kemudian Allah melangsungkan ayat dengan mengatakan warka'u ma'ar raki'in, maka hendaklah kamu rokok bersama dengan orang-orang yang rokok. Tuan-tuan, rokok ini merupakan salah satu daripada maksud solat, di mana ia rukun daripada rukun solat, salah satunya rokok. Makanya kaedah ulama menyebut itlaqul juz'i wa iradatul kull. Bila kita itlakkan kepada sesuatu yang sifatnya juzuk, maknanya kita nak semua sekali, bukan suruh rokok artinya suruh solat. Macam kita katalah kawan kita, saudara kau tak patutlah kenduri aku, batang hidung kau pun tak nampak. Apakah dia perlu kerak batang hidung, hantar batang hidung? Tak, maksudnya seluruh tubuh kau lah, kau tak datang. Jadi itulah maksudnya. Dan di sini maknanya rokok ini antara adanya sifat kemuliaan. Sebab orang tak akan rokok melainkan orang itu adalah orang yang solat. Dan sifat rokok ini memberi makna ketundukan, kepatuhan yang mutlak dalam menzahirkan ubudiyah, kehambaan hamba kepada Tuhannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Hendaklah kamu bertasbih kepada Tuhan kamu dengan memujinya, dan jadilah kamu di kalangan orang yang sujud. Artinya, bila mana kita tengok bab solat, sama ada disebut ayat supaya solat, sama ada disebut ayat supaya rokok, sama ada ayat disuruh sebagaimana disuruh sujud. Dan kita tahu sujud pun merupakan ghayatul khudun, atau kemuncak kehambaan. Kerana dahi yang termulia bagi tubuh manusia dan mukanya telah diletakkan sama tinggi dengan kakinya dalam keadaan mengharapkan keredaan Allah, menzahirkan kelemahan kehambaan dan ketinggian Allah. Dengan sebab itu, walaupun kita berada dalam keadaan kita sujud, tapi lafazan kita kepada yang maha tinggi dan tertinggi. Sebab itu kita sebut subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Maha suci, atau kita kata maha suci Tuhanku yang bersifat maha tinggi, sedangkan kita paling rendah ketika itu. Artinya itulah apa yang kita nyatakan. Berdasarkan riwayat Abdullah bin Umar, hadis yang masyhur, buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa saumi ramadan. Nas hadis ni menunjukkan kepada kita betapa solat adalah penting kerana dirukunkan kepada rukun-rukun Islam yang 5. Walaupun begitu, kita kena faham, tak kala kita melaksanakan perintah Tuhan, kita ada kadar kemampuan, ada banyak keuzuran. Manusia ini warna-warna kehidupan. Ada kalanya sakit, ada kalanya sihat, ada kalanya gagah, ada kalanya letih. Jadi untuk mentaati Allah perlu taat. Jadi taat kepada Allah ini berdasarkan kepada kemampuan yang ada pada kita. Orang yang tak mampu berdiri, mungkin dia boleh duduk.
maka begitulah yang dapat kita fahami. Muka surat 5. Rukun solat yakni qiyam. Rukun solat tu banyak, tapi kita bukan nak bincang keseluruhan sebab kita nak fokus kepada isu yang mana orang semayang atas kursi, maknanya duduklah. Takkanlah berdiri atas kursi pula, tinggi pada orang pula. Maksudnya duduk atas kursi. Sedangkan kita faham bahawa salah satu daripada rukun solat ialah qiyam. Qiyam ni maknanya berdiri ketika mana kita mampu. Ini bagi sembahyang fardu. Hal ini berdasarkan kepada satu hadis. Seorang sahabat Nabi bernama Imran bin Husain. Imran bin Husain radhiyallahu an katanya, aku mengidap penyakit buasi. Orang Melayu sebut buasi, orang Arab disebut bawasir. Basurah bawasir. Maknanya penyakit buasi ni tu bahasa Arab. Ada 2-3 jenis penyakit kita guna hak Arab. Jadi kita pakai hak Melayu selalu dah. Contohnya penyakit taung. Taung tu orang Arab cakap taung. Jadi kita ambil taung. Tak apalah. Penyakit taung ataupun penyakit taung. Itu penyakit lah, penyakit Arab tu. Termasuk juga penyakit bawasir ni ataupun orang kita panggil buasi. Jadi penyakit buasi ni, kita tahulah penyakit buasi ni satu penyakit ujian Allah kepada seseorang, di mana kadang-kadang sebahagian daripada anggota duburnya keluar ketika dia qada hajat besar. Dan ini merupakan ujian. Dan dia bukan satu penyakit yang hina, tapi berlaku kepada seseorang, mungkin kesilapan dari segi penhadaman makanan dan akibat daripada pembuangan air yang mana menyebabkan dia tidak selesa, berlakulah apa yang berlaku. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala juga pernah kena sakit buasi dan dikatakan mati pun dengan sebab salah satunya penyakit buasi. Dan Imam Syafi'i dikatakan kadang-kadang bila mana dia mengajar, dia duduk bersimpuh, bila dia bangkit daripada tempat mengajar, orang akan tengok darah macam ibarat perempuan haid, darah ada pada pakaiannya itu. Maknanya penyakit yang tahap, orang panggil macam tahap 4 lah, tahap kritikal, pernah berlaku sampai membawa kepada mati Imam Syafi'i. Dan kalau kita baca sejarah Imran bin Husain, Imran bin Husain ni sahabat Nabi. Dia ni Allah uji tribulasi yang luar biasa, sakit. Lebih-lebih lagi pada tua dia. Salah satu penyakit dia, hadis ni namanya buasi lah, dia cerita sendiri. Dan dikatakan dia ni pada usia senja dan tuanya, sampai dia tak boleh nak bangun daripada katil dia, tempat perbaringan. Sampai dikatakan ditebuk pada tempat betul-betul untuk dia qada hajat. Sampai tahap tu uzur yang amat sangat. Orang tengok dia orang kesian. Tabi'in zaman tu bila tengok dia menangis menitis air mata, sedih tengok suasana ujian Allah yang berat kepadanya. Tapi keluar biasaan yang hebat berlaku kepada Imran bin Husain ni, dia ni sabar yang amat sangat. Sabar, dan saat-saat akhir nak mati dia, orang nampak mukanya sentiasa bercahaya. Kita kata berat bahu memikul, berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Memang orang tengok pun tak tahan, tapi dia sabar. Akhirnya dia bercakap sebagaimana yang disebut dalam beberapa kitab. Dia wasiatkan kepada sahabat-sahabat ataupun di kalangan murid-muridnya tabi'in, jangan kamu tangisi apa yang aku hadapi ini, dan jangan kamu khabarkan bahawa aku hampir setiap hari melihat para malaikat datang mengunjunginya. Ini karamah lah para sahabat, kadang-kadang berlaku macam tu. Nak ceritanya ujian Allah, tribulasi kepada Imran bin Husain tu banyak. Bila mana dia pergi bertemu dengan Nabi, dia tanya isu yang berlaku kepadanya, maka Nabi sabda kepadanya, salli qa'imah
fa illam tastati' faqa'ida, fa illam tastati' fa'ala jambin. Mafhumnya, kamu kena semayang berdiri, solatlah kamu dalam keadaan berdiri. Nas ni menunjukkan bahawa solat berdiri adalah wajib, kecuali semayang sunat. Sembahyang sunat tak apa, berdasarkan hadis Nabi yang lain banyak. Tapi sembahyang fardu, ijma' para ulama menyatakan wajib solat berdiri, bukan sunat, wajib solat berdiri. Kemudian dalil yang kedua menunjukkan kewajiban solat berdiri ialah Nabi menyebut fa illam tastati' faqa'ida, kalau kamu tak mampu maka baru boleh duduk. Kalau kamu tak mampu, jika sekiranya kamu tak mampu, maknanya kalau mampu wajib berdiri, bukan sunnah berdiri, wajib berdiri. Jadi nas ni menunjukkan kepada kita, kalau orang tu boleh berdiri, tiba-tiba dia mari tak atas kursi lalu duduk, maka cara tak betul cara macam tu. Sebab dia boleh berdiri dulu, dia kena berdiri dulu. Mungkin masa dia nak rokok, katakan mungkin berlaku takut rebah dan seumpamanya, masa tu dia boleh duduk lah. Jadi peraturan kadang-kadang macam ini, saya tak nak katalah batal ke tak sah ke sembahyang orang lain, ini bukan. Tapi sebab itu kita kata kita kena belajar, kita kena faham cara ni. Fa illam tastati' fa ala jambi, jika sekiranya kamu tak mampu. Tak mampu yang kedua maknanya tak mampu nak duduk pun tak mampu, maka bolehlah kamu semayang atas rusuk kamu. Jadi semayang ni berkenaan dengan rukun pertama namanya berdiri, dia ada 4 jenis. Pertama, kita kena berdiri, dan ini adalah wajib. Kedua, kalau kita tak mampu berdiri, kita duduk. Duduk ni pula ada banyak jenis. Satu namanya duduk atas kursi, dan inilah yang paling popular mutaakhir ini. Ada kursi macam-macam. Kedua, duduk macam duduk tahiyat akhir ke, duduk apa ke, itu duduk. Ketiganya, kalau tak mampu duduk, dia sembahyang dalam keadaan mengiring, mewajahkan dia kepada kiblat, dalam keadaan duduk semayang atas rusuk dia. Biasa rusuk kandang lah, duduk menghadap kiblat. Keempat, kalau tak mampu, umpamanya dia pun tak mampu, pada masa itu bolehlah dia sembahyang dalam keadaan mustalqin ataupun telentang. Bila telentang, biasanya kepala tu diangkatkan tinggi sikit, dibatalkan kepala tersebut, maka kaki tu belunjur ke arah kiblat. Jadi ertinya, sebab Allah kata fawalli wajhaka syatral masjidil haram, menghadaplah mukamu kepada Masjidil Haram, maksudnya hadaplah ke arah kiblat. Baik. Kemudian daripada sini menunjukkan kepada kita berdiri itu adalah wajib, dan rukun sembahyang namanya qiyam bagi sembahyang yang fardu. Dan sekiranya dia membongkok tanpa sebab yang dimaafkan hingga tapak tangannya menyentuh lutut, bukan dia bokok tapi dia membongkokkan macam mana sembahyang jadi tak apa nak betul, sampai tangan dia tu boleh sentuh lutut, solatnya batal disebabkan tiada rukun berdiri pada satu bahagian solat tersebut. Maksudnya, kalau betul-betul sampai tahap tu, orang tak panggil lagi nama berdiri, orang panggil rokok dah. Tapi kalau orang tu memang dia bongkok sungguh ke tahap rokok, maka ketika itu dia dimaafkan. Sebab apa? Sebab memang dia macam tu dah. Tuan-tuan rajin tengok tak orang bongkok? Ada pernah sekali-sekala saya pergi ke Mekah sekali tu, saya tengok seorang pakcik tua, saya merasa luar biasa dia. Masa kita sa'i, orang lain duk sa'i, dia punya bongkok dia tu sampai tahap macam rokok orang tua, dengan sikit tungkak. Allah kata
Masa tu kita kata orang yang lalu tengah ramah-ramah pun akan beri ruang kepada dia. Mana tak tepuh lah, kalau tepuh sepak sikit rebah dah. Maknanya kalau nak cakap bahasa tu tapi orang beri. Tu rokok macam tu dia berdiri gitu tak apalah. Tapi kalau kita buat-buat macam sampai tahap tu, batal sembahyang. Sebab tak memberi makna berdiri. Orang yang mampu berdiri pada sebahagian solatnya dan tak berdaya pada sebahagian yang lain, hendaklah berdiri setakat yang termampu dan bolehlah duduk pada semua keadaan. Ni kena beza. Mampu berdiri setakat yang mampu, berdiri dulu. Sebab Nabi kata fa'il lam tastati', tak mampu baru duduk. Jadi kita kadang-kadang ambil mudah pakai duduk lalu ada, selesa pula kursi pula baru sedap. Kena-kena pula kalau sembahyang sunat tarawih tu tak apalah sebab dia sunat. Tapi kalau sembahyang fardu ni kena berdiri. Berdiri bagi yang mampu hanya wajib pada solat fardu, manakala solat sunat dilakukan secara duduk, sama ada seorang itu mampu berdiri ataupun tak apa, berdasarkan kepada hadis man shalla qa'iman fahuwa afdal wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'id. Mafhumnya siapa dia solat berdiri, inilah yang paling afdal. Ni ayat hadis ni ditujukan kepada maksud solat sunat. Baik, hukum solat secara duduk atas kursi macam mana? Pada asalnya berdiri bagi yang mampu adalah rukun dalam solat. Namun begitu syarak membenarkan seorang itu duduk sekiranya dia tak mampu berdiri. Memang dia tak mampu berdiri, rebah. Di antara dalil yang membolehkan seorang itu solat dalam keadaan duduk sekiranya tak mampu secara berdiri adalah hadis tadi, salli qa'ima fa illam tastati' fa qa'idan. Para ulama membincangkan hadis ini dengan terperinci dalam bab rukun-rukun solat, khususnya pada rukun qiyam. Ini termasuk juga bentuk-bentuk rokok dan sujud bagi yang tak mampu mendatanginya sesuai dengan kadar ketidakmampuan seseorang. Pendapat fuqaha. Kata Imam Nawawi, umat Islam telah bersepakat bahawa siapa yang tak mampu untuk berdiri dalam solat fardu, maka dia boleh melakukannya secara duduk dan solat tersebut tak perlu diulangi. Dia tak mampu berdiri, dia uzur, dia pitam atau seumpamanya, bolehlah. Demikian juga pahalanya solat secara duduk tidak berkurang daripada solat secara berdiri kerana dia diberikan keuzuran. Tetapi sabit dalam hadis Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, iza marida, ada alif tu, tinggal tu, iza maridal abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahiha. Bila mana seorang hamba tu sakit atau musafir, maka dipahlakan kepadanya macam dia beramal masa dia mukim, dia tak musafir atau dia sihat. Contoh, dalam erti kata lain, orang tu dia ni zaman dia sihat, dia semayang berdiri, tiba-tiba dia sakit, dia sembahyang duduk. Nilai yang sembahyang duduk dia sama seperti pahala sembahyang masa berdiri masa dia sihat. Manakala Imam Syaukani rahimahullah ketika mengulas hadis Imran bin Husain berkata, hadis Imran menunjukkan kepada keharusan bagi siapa yang mempunyai keuzuran yang menyebabkan dirinya tak mampu berdiri untuk solat dalam keadaan duduk, manakala siapa yang mempunyai keuzuran yang menyebabkan dirinya tak boleh duduk, maka dia boleh untuk solat di atas lambungnya. Jadi kalau memang dia tak mampu berdiri, boleh duduk. Duduk pun tak mampu, maka dia boleh duduk sembahyang atas lambungnya. Kata Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi, telah ijma', yakni sepakat para ulama bahawasanya siapa yang tak mampu untuk solat secara berdiri, maka dia boleh melakukannya secara duduk. Tak mampu, kalau mampu tak boleh. Keadaan yang membolehkan seorang solat secara duduk. Dalam kitab-kitab fiqh, para ulama terdahulu telah menyebut terdapat beberapa perkara yang dianggap sebagai masyaqqah, kepayahan, yang membolehkan seorang itu solat secara duduk. Berikut kami nyatakan. Pertama, jenis orang tu tak mampu berdiri.
dia tak mampu berdiri, memang tak boleh. Kepala lutut dia lemah, tak gagah, maka boleh. Kedua, seorang yang berada atas kapal, sampang ataupun perahu yang takut akan tenggelam sekiranya dia melakukan salat secara berdiri. Dia takut ujung ayang ke, kapal kecil lah. Kalau kapal tu besar, lain lah. Kemudian seorang yang berasa penimpala, kalau semayang jadi tak boleh goyang penimpala, bahaya. Sakit yang boleh mengganggu khusyuk dalam solat, pada masa itu bolehlah. Ini semua adalah berdasarkan kata-kata Imam Nawawi rahimahullah. Sekiranya seorang yang solat secara berdiri itu takutkan kesusahan yang kuat atau bertambahnya kesakitan, ataupun seorang berada atas sampan takut tenggelam, jika solat berdiri, ataupun seorang berasa pening kepala, maka dia boleh untuk solat secara duduk serta tak perlu mengulanginya, pakai sah dah semayang dia. Begitu juga berdasarkan pendapat yang disebut oleh Imam Syamsuddin Ar-Ramli yang menyatakan bahawa dibolehkan untuk seorang itu solat secara duduk apabila terdapatnya masyakkah yang boleh menghilangkan khusyuk dalam solat. Selain itu, kami juga menyatakan bahawa dibolehkan juga bagi siapa yang melakukan solat atas kapal terbang untuk solat secara duduk. Demikian juga halnya bagi siapa yang menaiki kereta api dan ingin melakukan solat di dalamnya sekiranya mengalami masyakkah yang sama. Boleh juga macam kita pergi Mekah kan. Tapi saya jawab, alhamdulillah, penulis mendapati ada jenis kapal terbang yang disediakan tempat solat dan goncangan yang dialami amat sedikit, seperti kapal terbang Boeing 787. Ini pengalaman penulis ketika pada Disember 2017 ketika menuju ke kota Madinatul Munawwarah. Dia besar, dia sedia pula bilik semayang belakang. Jadi pada masa itu tak bolehlah kita ni. Jadi pada masa itu kita semayang secara betul lah. Nampak selesa. Tata cara solat duduk atas kursi. Bagi siapa yang mempunyai kepayahan untuk solat secara berdiri disebabkan oleh penyakit ataupun perkara selainnya, berikut kami nyatakan beberapa tata cara. Pertama, secara asasnya jika seorang itu mampu berdiri untuk solat dan tak mampu untuk rokok dan sujud, wajib baginya dia berdiri terlebih dahulu. Faham? Dia mampu berdiri, dia mampu berdiri untuk solat, cuma tak mampu untuk rokok dan juga sujud. Jadi mula-mula masa takbiratul ihram Allahu akbar dalam keadaan berdirilah. Kemudian baru dirinya duduk dan melakukan rokok dan sujud. Ini kerana rukun berdiri semasa qiyam wajib dilaksanakan. Kami tegaskan bahawa tak boleh dan tak sah sekiranya dia terus duduk sekiranya dia mampu berdiri. Sebab kita kata rukun mesti kena tunaikan. Pada asasnya yang paling utama adalah solat duduk di atas lantai, dan duduk secara iftirash lebih utama berbanding duduk secara tawarruk dan tarabbuk. Duduk semayang ni kalau boleh macam duduk antara dua sujud, lebih baik daripada duduk dalam keadaan tawarruk, duduk macam tahiyat akhir, atau duduk tarabbuk. Tarabbuk ni maknanya dalam bahasa mudah, masa kita semayang kita duduk bersila, kita duduk bersila. Duduk bersila pun boleh sebenarnya. Saya pernah melihat seorang ulama besar sembahyang, dia duduk bersila. Duduk bersila. Cuma masa tu boleh juga. Tapi hak afdalnya macam mana duduk? Duduk cara macam tahiyat awal. Nah, ada juga orang tu kata saya tak boleh, tubuh saya berat sangat jadi sakit kaki, kejang pula. Buatlah apa yang sesuai, yang diizinkan. Nabi SAW daripada Ibnu Umar menyatakan, sekiranya tak mampu maka dibolehkan untuk solat secara duduk atas kursi. Solat duduk atas kursi ini menyerupai solat tarabbuk bersila dan solat di atas binatang tunggangan. Macam mana zaman dulu naik atas kenderaan unta ke kuda ke, tengah malam mereka solat sunat, mereka tak turun, jadi duduk macam tu. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fi safar ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi yumi'u ima'an salatal layl illa al-fara'id wa yutir ala rahilatihi.
Rasulullah SAW pernah bersolat ketika musafir atas tunggangannya, di mana arah pun tunggangan itu menghadap. Baginda melakukan isyarat untuk solat malam. Baginda tidak melakukan demikian dalam solat fardu. Baginda juga bersolat witir atas tunggangan. Maknanya yang fardu tetap Nabi turun sembahyang macam biasa. Sekiranya seorang solat duduk atas kursi dan tak mampu untuk berdiri ketika takbiratul ihram, memang dia tak boleh, maka dia boleh untuk melakukannya secara duduk. Hak ni baru boleh. Memang dia ni pun tak boleh macam orang OKU duduk atas kursi roda. Bolehlah semayang duduk atas kursi roda, teruskan, tak apa. Ini kerana kaedah menyebut anna mastata'a al-musalli fi'luhu wajaba alaihi fi'luhu wa ma ajaza an fi'lihi saqata anhu. Orang yang solat mampu melakukan suatu perbuatan yang wajib, maka wajib dilakukannya, dan siapa yang lemah melakukannya maka gugur daripada melakukannya. Maknanya setakat yang mampu buat dulu. Kalau tak mampu barulah tak boleh. Siapa yang tak mampu untuk berdiri, maka dibolehkan untuknya duduk atas kursi. Manakala rokok dan sujud dilakukan sebagaimana biasa. Sekiranya dia mampu untuk berdiri namun berasa payah untuk rokok dan sujud, maka hendaklah dia solat secara berdiri, kemudian dia rokok dan sujud atas kerusi. Menurut pendapat ashab Syafi'i, seperti mana yang dinukilkan oleh Imam Ibn Rif'ah dalam Kifayah An-Nabi, "Lau kana qadiran 'ala ar-ruku'il kamil wajaba 'alaihi an yarfa' ila haddir raki'in. Na'am law kana ya'jiz an zalika aidan raka' wa huwa jalis wa aqalluhu an yanhaniya hatta yuqabila wajhah ma wara'a rukbatayhi min al-ardi adna muqabalah." Sekiranya seorang itu mampu untuk rokok secara sempurna, maka wajib ke atasnya rokok, untuk rokok tinggi pada hak orang yang rokok. Sekiranya dia tak mampu juga, maka dia rokok dalam keadaan duduk. Hak yang paling kurang ialah dia turun hingga bertentangan mukanya pada permukaan bumi yang berada di hadapan dua lututnya, dalam keadaan tak boleh dimaksudkan dengan sekurang-kurang pertentangan. Maknanya dalam bahasa mudah, kalau boleh masa dia ibadat tu, kalau dia rokok setakat yang dia mampu, dan zahirkan rokok itu berbeza dengan sujud. Sujud lagi rendah, dan kalau boleh sujud, itu dia. Kalau duduk atas kursi, kalau rokok setakat tu. Lepas tu kalau sujud lebih boleh turun lagi bawah, maka turun lagi bawah, supaya kita bezakan apa maksud rokok dan sujud. Ini menunjukkan bahawa sekiranya seorang itu mampu rokok secara berdiri, maka hendaklah dia rokok secara berdiri. Ini sesuai dengan kaedah iza batalal aslu yusaru ilal badal. Jika batal hukum asal, maka berpindahlah kepada hukum ganti. Berkata Syekh Ahmad Zarqa dalam Syarhul Qawaid, iza batalal asl bi ansara muta'azziran yusar ilal badal, amma ma damal aslu mumkinan fala yusar ilal badal. Jika batal hukum asal dengan jadinya seorang itu uzur, maka berpindah hukum kepada hukum ganti. Adapun selama mana hukum asal itu boleh dilakukan, maka tak boleh berpindah kepada hukum badal. Badal ni gantilah. Jadi maknanya contohnya, kalau orang tu boleh rokok, buat rokok dululah. Kalau tak boleh, qadar yang dia mampu. Dia tak boleh rokok berdiri, baru boleh duduk. Contohnya dalam masalah solat duduk, jika seorang itu mampu rokok dan sujud seperti bentuk asalnya, maka hendaklah dia melakukan seperti mana bentuk asalnya. Contohnya seorang yang mampu untuk rokok dalam keadaan asalnya, yakni secara berdiri, hendaklah melakukan dalam keadaan berdiri. Begitu juga bagi sifat sujud. Terdapat riwayat dalam Sahih Al-Bukhari daripada hadis sahabat Rasulullah SAW bernama Uhban bin Aus, yang sujud dengan meletakkan bantal di bawah lututnya. Ada orang masa tu dia tak bantal bawah lutut dia sujud macam tu. Iza sajada ja'ala tahta rukbatayhi wisadatan wa la'allahu kana kabur fa kana yashukku alaihi tamkin rukbatihi minal ard fa wada'a tahtaha wisadah layyinah la tamna i'timadahu 'alaiha min at-tamkin lihtima an yabussal ard kana yadurru rukbatayhi.
Dia apabila dia sujud, dia meletakkan bantal di bawah lututnya. Kemudian kerana dia sudah tua dan sujud menjadikannya sukar untuk menetapkan lututnya di atas bumi, lalu dia meletakkan bantal lembut di bawahnya agar dia boleh beriktimat ataupun bergantung kepadanya, bersandar kepadanya. Mungkin juga kerana tanah kering atau keras yang memudaratkan lututnya. Orang tua maklum sajalah tuan-tuan. Sekiranya tak mampu, perbuatan rokok dan juga sujud dilakukan secara isyarat saja. Memang tak mampu, isyarat sajalah. Itu dia. Itu seorang itu mengisyaratkan kepalanya dengan tunduk sedikit semasa rokok dan juga menundukkan kepalanya lebih sedikit dari kadar tunduknya semasa rokok apabila bersujud. Sekiranya dia mampu untuk berdiri namun berasa payah untuk rokok dan sujud, maka hendaklah dia solat secara berdiri, kemudian dia rokok dan sujud atas kursi. Ini macam biasalah. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah bahawa Rasulullah melawat seorang sahabat yang sakit. Baginda melihat sahabat itu bersolat, yakni sujud atas bantal, lalu baginda mengambilnya dan mencampakkannya. Sahabat itu mengambil kayu pula dan bersolat atas kayu, lalu baginda tetap mengambilnya dan mencampakkannya seraya bersabda, salli alal ardi in istata'ta wa illa fa'aumi ima'an waja'al sujudaka akhwat min ruku'ika. Kamu solatlah di atas bumi sekiranya kamu mampu, jika tak mampu maka tundukkanlah kepala untuk rokok dan sujud, dan jadilah sujud kamu lebih rendah daripada rokok tersebut. Gambar-gambar di atas tu menunjukkan apa yang disebut pada muka surat 18. Imam Al-Baihaqi berkata, ini kerana kemungkinan bantal tersebut ditinggikan dan diletakkan terlalu tinggi daripada permukaan bumi. Wallahu alam, seperti yang dibincangkan sebelum ini, meletakkan bantal hanya wajib sekiranya memperolehi bentuk tangkis, maknanya nampak rendah turun. Berkata Syekh Ramli, faiza ajaza au ma'a bi ra'sihi wasujud akhfa min ar-ruku'. Bila mana seorang tu tak mampu, maka dia menundukkan kepalanya dan sujud itu lebih rendah berbanding rokok. Orang yang tak mampu tangkis dalam sujud kerana ada illah, ada sebab sakit dan seumpamanya, maka sujudnya tetap sahih. Berkata Syekh Zainuddin Malibari dalam Fathul Mu'in, in kana bihi illah la yumkinuhu ma'aha as-sujud illa kazalika ajza'ah. Naam, benar, sekiranya seorang memiliki illah yang tak mampu memperolehinya, membolehkannya sujud melainkan tanpa tangkis, maka memadai sujudnya. Jadi hukum bersandar ketika menunaikan salat, yang ini kita telah jawab, tuan-tuan boleh bacalah satu persatu. Mafhumnya tuan-tuan, apa yang kita nyatakan, kita nak bahawa dalam apa jua keadaan sekalipun sembahyang tetap wajib. Cuma belajarlah fiqhus salah, jangan pakai ikut-ikutan orang, boleh jadi silap dan boleh jadi tak betul. Begitu juga kita nyatakan bahawa orang yang solat duduk, maka safnya bukan kakinya, sebab kaki tetap ke depan. Jadi safnya ketika duduk adalah belakangnya. Jadi belakangnya kena sama dengan belakang orang semayang masa berdiri. Kedua, kita juga kena ingat, bila mana dia berdiri, kalau boleh dia boleh rapatkan seakrab mungkin untuk membetuli sama-sama saf. Jadi tu, sebab itu saya sendiri berfahaman ataupun mengesyorkan bentuk kerusi itu, sifat bentuk kerusi untuk nak salat kalau boleh mesra kepada pesakit dan mesra kepada jiran orang yang salat sekelilingnya. Kadang-kadang dengan sebab dengan kursi roda ada, dia betul-betul parking betul-betul, akhirnya orang belakang nak semayang tu kena besi pula, sakit orang tu. Jadi benda tu tak, orang tak rasa selesa, kita pun akan rasa terganggu hak semayang betul-betul belakang. Dia pula jenis huyung hayang bergerak gini kursi, oh lagilah cemah, takut. Jadi perkara-perkara macam ni, insya-Allah saya ingat satu masa nanti akan ada mereka yang akan buat bentuk kerusi yang paling mesra kepada pengguna dan mesra kepada jiran musalli ataupun orang yang salat sekelilingnya, sama ada depannya,
sama ada kirinya, sama ada kanannya, bahkan sama ada belakangnya. Di setengah tempat di negeri Arab, orang yang uzur solat atas kursi ni diletak setepak. Ada juga letak setepak, mung pakai mung lah, puak-puak mung. Jadi kursi tu penuh, dia masuk dah, dia duduk. Ini saya pernah pergi ke Masjid Abu Dhabi, Masjid Zaid apa nama. Jadi ada setengah pula orang yang sembahyang ni dia ambil bahagian tepi. Ada pula dia buat macam kursi terus dalam atas masjid di Kuwait, setengah-setengah tu. Depan tu kursi duduk, maknanya sama set-set dia je duduk ramai-ramai. Orang lain ada juga macam-macam. Jadi comanya kita buatlah yang paling tepat dengan maksud yang Nabi sebut kepada Imran bin Husain ini, maka cara itu adalah lebih baik. Sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Moga-moga sedikit pencerahan ini yang lebih baiknya tuan-tuan boleh bacalah dan fahamilah dengan sebaiknya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, alim ta'wil. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.